Wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, kita sambung lagi kelas kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري وعلى جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan, kita terus masuk ke dalam kitab yang kita kupas, iaitu Minhajul Abidin ini, pada muka surat 422. Betul betul. Sampai kepada atas sekali ada malaikat ciptaan Allah. Ya, situ ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ada malaikat ciptaan Allah yang tugasnya hanya berdiri. Ada pula yang hanya rukuk, sujud, bertasbih, dan ada juga yang hanya bertahlil. Mereka tidak pernah berhenti dari menjalankan perintah Allah. Setelah selesai berbakti, bakti yang sangat besar, mereka beramai-ramai menjerit, "Ya Allah, kami rasa seolah-olah kami tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu." Tuan-tuan, Masya Allah ya, ini malaikat yang tidak ada dosa, yang tak ada buat kerja lain melainkan beribadah kepada Allah. Malaikat ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan hanya untuk taat dan patuh kepada Allah. Mereka tak tidur, mereka tidak makan, mereka tak ada keluarga. Ya? Tugas mereka hanyalah mengagung, membesar, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kitab ini dijelaskan, ada malaikat ciptaan Allah yang tugasnya hanya berdiri, dan ada pula yang hanya rukuk, sujud. Kalau dia ciptakan duduk berdiri sambil bertasbih memuji Allah, begitulah semenjak dia diciptakan sampai dunia ni kiamat. Begitu kalau rukuk, begitulah semenjak ianya diciptakan sampailah dunia ini di kiamat tu. Tugas malaikat, tuan-tuan ya. Sebab itu malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak atas alam ini. Sebab setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, malaikatlah yang menjadi pengurusnya, tukang jaganya. Ya? Ada yang tukang bawa titik air hujan, ada yang tukang bawa rezeki, ada yang bawa pelbagai benda. Semua diurus oleh malaikat. Sebab itu malaikat sangat banyak. Macam dalam badan kita ni saja, ya, disebut kalau muqarrabin, ada sampai setengah kitab sebut 42,000. Ya, 42,000 yang ada dalam badan kita, menjaga itu, menjaga ini. Masya Allah, tuan-tuan ya. Jadi tak terhitunglah kita. Kalau seorang manusia pun ada banyak tu, bayangkan tuan-tuan, manusia ada berapa bilion. Artinya bukan manusia saja dia jaga, dia juga menjaga segala makhluk Allah selain daripada jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan segala benda yang Allah Ta'ala cipta. Semua ini ada penjaganya di kalangan malaikat. Baik. Sebab itu malaikat ini adalah makhluk Allah yang sangat patuh.
Ya, dia tidak pernah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan sekali-kali melanggar perintah Allah atas apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. La ya'sunallah, mereka tidak akan melanggar perintah Allah. Ma amarahum, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Itu malaikat, tuan-tuan, ya. Namun dalam keadaan mereka itu dijadikan dalam keadaan taat, tapi tetap juga berkeluh kesah, ya Tuhan kami. Ya, ini bukan keluh kesah lah, ya. Ini kata-kata, ini munajat malaikat yang merasa masih lagi tidak puas hati dengan apa yang mereka lakukan untuk menyembah Allah, untuk memuji Allah, untuk beribadah kepada Allah. Apa kata mereka? Ya Tuhan kami rasa seolah-olah kami tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadamu. Agak-agaknya kita ada tak cakap macam ni lepas kita semayang? Lepas kita beribadah, kita ada tak terdetik? Kalau tak nak cakap pun terdetiklah hati kita macam ni, ada tak? Sebenarnya malaikat ni dia nak contohkan kepada kita, mereka memang selamat, ya. Dia tak terlibat dengan masuk syurga ke masuk neraka. Yang terlibat syurga neraka, mizan, titian sirat esok kita. Tapi kita bila siap beramal, rasa macam confident je amal kita diterima oleh Allah, ya? Malaikat yang memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka ini khusus untuk beribadah, tak ada dosa sedikit pun, hanya taat semata-mata, sedang masih lagi mengatakan, mengungkapkan ungkapan yang seumpama ini. Sebenarnya apa? Benda ni nak beri pengajaran kepada kita, makhluk Allah yang bernama manusia ni. Lepas kamu beribadah, hendaklah kamu bermunajat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dia ajar dengan istighfar. Tapi sebelum istighfar tu apa kata-kata hati kita? Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosa-dosa dan kelemahan aku semasa aku mengerjakan solat ini, ya Allah. Ampuni kelalaian aku, ya Allah. Ya Allah, Kau tutupi segala keaiban dan segala dosa-dosa aku, kelalaian aku masa aku sembahyang tadi, ya Allah. Minta Allah Ta'ala tutup. Ya Allah, Kau sempurnakanlah. Minta Allah Ta'ala yang sempurnakan. Ya Allah, aku tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, melainkan segala daya upaya milik-Mu jua, ya Allah. Ya Allah, bantulah aku, ampuni segala dosa dan khilaf serta salah aku. Kita kena jadi macam tu. Ini malaikat nak tunjuk kepada kita cara supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kena ada munajat kita kepada Allah. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zaman sekarang lagi dah Assalamualaikum, Assalamualaikum, coy. Doa tak ada, zikir tak ada, apa tak ada, push semangat, ya. Punyalah tak beradabnya kita kepada Allah. Punyalah tak cakna. Tak cakna, bahasa orang faham. Punya tak cakna kita terhadap ibadah. Kita rasa dengan ibadah tu kita dah selamat dak. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang solat. Tuan-tuan, macam mana solat kita, macam itulah selepas daripada kita solat, ya. Perbuatan solat dia biasa bawa sampai keluar solat. Kalau khusyuk dalam solat, khusyuklah jawarih, anggota tubuh badan dan hati orang tu di luar solat. Sebab itulah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala beritahu kita sungguhnya sembahyang itu dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat, fahsya dan munkar. Pasal apa? Itu tadi. Artinya nampak lepas sembahyang ada tartib, ada tarjih, ya. Tuan-tuan, saya ada baca dalam saya dengar seorang ceramah, seorang alim.
Dia ni memang terkenal. Dia hanya baca kitab-kitab yang hebat-hebat, kitab macam kitab hikam dan kitab-kitab besar, karangan-karangan sufi yang besar. Masa dia buat kuliah ni, penuh orang, semua pakai baju putih belaka. Satu masjid penuh. Saya tengok dia punya ni. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan buka Haji Muhammad Bakhir. Bakhir, Tuan Guru Haji Muhammad Bakhir, Indonesia. Dalam satu ceramah dia, saya dengar, bila kita membaca Fatihah, beza dia kata di antara orang khawas dengan orang yang muqarrabin ataupun khawasul khawas. Orang yang khawas macam tuan-tuan ni khawas lah, orang yang istimewa, orang yang dah taat pada Allah. Dia ada orang awam, khawas, khawasul khawas, orang paling tinggi. Orang khawas, orang yang sudah kekal melakukan ibadah, sudah terkenal dengan warak baiknya. So bila dia baca Fatihah, dia sekali membaca dengan sebut, dia sebut Alhamdulillahirrabbilalamin, hatinya sebut sekali. Artinya dia sebut seiringan, hati sebut, mulut pun sebut. Makna kepala memaknai. Tapi bagi orang yang lebih elok pada tu, hati dia sebut dulu sebelum dia baca. Contohnya Alhamdulillahirabbilalamin, hatinya baca dulu Alhamdulillahirabbilalamin, baru mulutnya sebut Alhamdulillahirabbilalamin. Artinya mulutnya mengikut hati. Masa mulut menyebut, dia memaknai, merasai, memahami apa yang dia sebut. Tapi hatinya sebut dahulu. Itu orang yang golongan yang dia panggil sebagai khawasul khawas, muqarrabin, ya. Sebenarnya dalam sembahyang orang ni tak ada masa pun dia nak lalai. Sebab sebelum dia sebut, hatinya akan sebut dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Hatinya sebut dulu sebelum mulutnya sebut. Ataupun orang yang kedua tadi, dia sebut sekali, mulutnya sebut, hatinya juga menyebut dan mengingat. Orang yang awam macam biasalah, dengan penuh kelalaian sembahyangnya, ya. Dia hanya kalau baca tu nak cepat, dia nak cepat siap, dia apa semuanya, tanpa ada penghayatan. Dan dia khabar dalam hadis Rasulullah, hadis kursi yang Rasulullah kata, bila mana kita baca Fatihah, Allah Ta'ala menyahut Fatihah kita. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbilalamin, Allah Ta'ala kata jawab apa? Hamidani abdi Ar-Rahmanir-Rahim, Athna alayya abdi. Allah Ta'ala jawab Maliki yaumiddin, Majjadani abdi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Wali abdi ma sa'al. Ini komunikasi kita dengan Allah bila mana kita baca Fatihah. Benda tu tidak akan berlaku melainkan orang tu mempraktikkan sebagaimana saya sebut tadi. Sama ada dia baca Fatihah dan dalam hatinya juga menghayati bacaan dan membaca benda yang sama serentak, ataupun sebelum mulutnya menuturkan, hatinya baca dahulu, baru dia dapat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ini kuliah daripada Tuan Guru Haji Muhammad Bakhir. Tuan-tuan boleh carilah, saya pun lupa lah bila saya mendengarnya, ya. Tapi saya ada dengar lah salah satu siri ceramah dia tu, masa dia mengupaskan, saya kata Allah, betul lah, tak ada masa nak lalai bila setiap kali sebelum kita sebut, hati kita menyebut dahulu. Apatah lagi kalau dalam sembahyang tu hati orang yang telah sentiasa berzikir kepada Allah, hatinya dia latih Allah, Allah. Sebab tu nak latih zikir hati dapat berzikir ni, kena banyak berzikir di luar solat. Bila hati kita dah banyak berzikir luar solat, insya-Allah dalam solat kita, hati kita boleh dipandu untuk ingat Allah. Kan Allah Ta'ala kata sunai solat tu apa? Aqimis salata li zikri, tunai solat untuk ingat aku. Ya, kita kadang-kadang, ialah setengah orang ada suka sembahyangnya secara cepat. So kalau cepat ni tuan-tuan, kita macam kita makan lah tuan-tuan, makan cepat. Tadi orang tanya, oh makan apa tadi? Makan mi. Mi mana? Tahulah mi mana. Tapi tapi bagi orang yang menghayati, mi Singapura. Lepas tu dia boleh sebut lagi
Hari ni dia punya lada hitam tu rasa lebih sikit, masin dia kurang. Tapi kalau tambah kicap tadi lagi sedap dia kata. Itu orang yang menghayati. Dia boleh ulas lagi. Sebab apa? Dia menghayati. Begitu juga dengan sembahyang kita. Kalau nak cepat-cepat, tuan-tuan, sekadar lepas daripada tanggungjawab untuk menunaikan solat lah. Tak dapat merasai, menikmati solat tersebut. Sebab itu lepas daripada ni, kita bukan kejar kuantiti, kita kejar kualiti, tuan-tuan. Kita dah tua-tua ni, jangan kejar kuantiti. Ini kan punyalah banyak, tapi cek, semua lalai, semua lara, semua, minta maaf saya sebut utamakan kualiti. Jangan kita nak kejar kuantiti. Macam mana? Penghayatan. Ingat Allah, rasa bersama dengan Allah. Kalau macam guru saya sebut, untuk orang ingat Allah ni dia ada 4 tahap. Satu, ingat namanya. Masa kita beribadah itu, kita ingat nama Allah. Ingat nama Allah tu lah Allah, 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 Allah. Hati sebut Allah, Allah. Tu payah juga tuan-tuan kalau tak dilatih Dah ingat namanya. Yang kedua, ingat wujudnya. Macam mana kita nak ingat wujud Allah? Dengan melihat kepada wujud kita, melihat kepada alam ini. Bila nampak wujud kita, kita nampak bahawa di sebalik penciptaan kita yang hebat ini, Allah yang mencipta, Allah yang menggerak, Allah yang menzahirkan kita, Allah yang mengundi. Nampak Allah yang mengizinkan kita bertakbir, Allah yang mengizinkan kita membaca, Allah yang mengatur kita. Kita nampak tuan-tuan. Bila nampak itu, rasa wujudnya, rasa kebesarannya, rasa keagungannya. Dengan cara kita memandang kepada ciptaannya. Ciptaannya yang paling dekat kita lah. Kita lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan insan, manusia itu sebaik-baik kejadian. Tak ada lah. Bulan, bintang, cakrawala, alam ini yang paling baik Allah Ta'ala beritahu, engkau. Engkau wahai hamba-Ku yang bernama manusia, engkau lah ciptaan aku yang terbaik. Bila lihat pada kita ni, itu yang Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, pada diri kamu, ngapa kamu tak tengok? Ngapa kamu tak renung? Ngapa kamu tak nak perhatikan? Kamu tak nak teliti? Pada diri kamu ni, bulu roma kamu, kedai mata kamu, penglihatan kamu, pendengaran kamu, semua yang ada pada kamu ni, semua nak menunjukkan kepada kehebatan, keagungan, kebesaran aku. Semua nak tunjuk pada aku, tapi kamu tak nampak. Sebab itu kita tidak dapat menghayati sembahyang kita. Pertama, ingat namanya. Kedua, ingat wujudnya. Ketiga, ingat keagungannya. Itu hari saya dah kupas dah. Ingat keagungan dengan Allah. Bila dapat seseorang itu memandang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu ingat akan kebesarannya, keagungan dan kebesaran uluhiyah dan rububiyah. Jadi itu lagi tinggilah kalau seorang tu. InsyaAllah kalau ada masa besok kita kupas lagi. Sebenarnya saya dah kupas dah dalam kuliah-kuliah saya tu dulu. Ingat namanya, ingat wujudnya, ingat uluhiyah, ingat apa ni? Uluhiyah, ingat rububiyah, ingat jamal, ingat jalal, ingat jamal, ingat jalal. Macam mana nak pandang jamal, macam mana nak pandang. Itu di antara kaedah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi malaikat ni sebenarnya dia nak ngajar kita. Lepas kamu beribadah tu, wahai manusia, hamba Allah, rasakan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ampun segala dosa aku, kelalaian aku, kealpaan aku. Ya Allah, kau tutupi segala kaiban dalam ibadahku ini. Ya Allah, sempurnakanlah ya Allah. Minta Allah Ta'ala yang sempurnakan. Kita tak mampu nak menyempurnakan, melainkan Allah lah yang menyempurnakan dengan kurnia dia. Ya Allah, kau sempurnakan ibadah aku, tutup segala kaiban dan cacat celah yang aku lakukan, semaka aku solat tadi penuh dengan kelalaian. Mungkin bacaan tak betul, mungkin hati kita lari, tak fokus kepada Allah. Banyak benda kita buat tuan-tuan. Kalau kita jadi auditor, mengaudit balik benda yang kita buat, kita kalau jadi dilantik sebagai auditor ISO ke apa ke, tak mudah lah. Minta orang punya ni mengaudit. Cuba audit diri kita sendiri.
Ya, Allah Ta'ala auditnya sangat detail. Ya, audit Allah Ta'ala sangat detail. Jadi tuan-tuan, sebelum kita diaudit dengan sedetail itu, dekat mizan besok kita minta Allah yang sempurnakan, Allah yang tutupkan. Ya, sebab Dia yang menerima, Dia yang memurniakan, Dia yang mengelokkan, Dia juga yang menerima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah. Kan Allah Ta'ala telah berkehendak sejak azali lagi. Dan berkehendak Allah Ta'ala itu nama dia iradah, bersekali dengan ilmunya. Mustahil ilmu Allah salah, mustahil kehendak Allah salah. Itu namanya tanjizi qadim. Ya, ilmu Allah dan kehendak Allah bersekali, yang nama ta'alluqnya ta'alluq tanjizi qadim. Ini balik ke pelajaran tauhid kita. Ini kita akan kupas dalam bila kita membicarakan tentang kudrat, iradat, ilmu Allah Ta'ala. Ya, tanjizil qadim. Allah Ta'ala telah menentukan, meletakkan dengan kehendak dan ilmunya benda yang akan berlaku pada kita ni tuan-tuan. So bila mana kita melakukan perbuatan itu namanya kudrat Allah. Kita melaksanakan dengan kudrat Allah. Dari segi ta'alluqnya ta'alluq tanjizi hadis. Ingat lagi ke tak ingat dah? Dari segi ilmu tauhid yang kita belajar, wow, Masya Allah. Kalau ingat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang disuruh kita pandang. Memandang kehendaknya Allah. Masya Allah, Allah Ta'ala telah menentu dan memutuskan, ya, dengan ilmunya. Mustahil ilmu Allah Ta'ala, mustahil. Dan Allah Ta'ala melaksanakan apa yang telah diputuskan bersesuaian dengan ilmunya. Benda yang berlaku ni tak salah. Inilah apa yang telah Allah Ta'ala putuskan semenjak qadim lagi azali. Itu waktu dipanggil qadim lagi azali tu, dia panggil tanjizi qadim. Allah Ta'ala berlaku sini sampai akhir tanjizi hadis. Panjanglah kalau nak ubah tanjiz apa sebenarnya. Itu dalam bab tauhid, nanti kita belajar. Jangan risau ya. Tak faham Ustaz? Tak apa, belajar sampai meninggal. Syahid? Tak nak lah. Syahid. Ini kan dah tua-tua padan dah Ustaz. Tidak, jangan. Lagi tua lagi kena kuat belajar. Pasal apa? Syahid. Belajar dalam, mati dalam belajar. Bila dah meninggal, contohnya macam beberapa orang sahabat Zahri lah, saya teringat komo ke dia. Sebab dia memanglah dia selalu musik. Orang anak kelas ni semua kena musik dia ke dah. Lepas tu dia memang baik dengan kita lah. Memang sebab mau teringat ke dia, nampak-nampak je muka dia. Jadi walaupun dah tak ada, ini sebut dalam kitab lah, dia tetap Allah Ta'ala hadirkan setiap kali kelas itu berlangsung. Punyalah, subhanallah. Ini dicerita dalam kitab. Oleh mana? Sebab hidupnya dulu-dulu itulah rutin dia, itulah kesukaan dia. Tuan-tuan datang ni rutin. Tuan-tuan datang ni kerana kesukaan, kecintaan roh tuan-tuan terhadap majlis ilmu. Dan itulah apa yang kamu hidup atasnya, itulah kamu mati atasnya. Apa yang kita hidup atasnya, itulah yang akan kita mati atasnya. Tiap-tiap hari main biola, insya-Allah tuan-tuan, sakaratul maut esok biola lah. Minta maaf saya sebut ya. Bukanlah nak bidak pada musician, tapi kalau itulah setiap hari dia punya bread and butter makan dia punya tu, itulah yang akan menghantuinya bila sakaratul maut besok. Apa yang kamu hidup atasnya, itulah yang kamu mati padanya. Itulah ayat dia lebih kurang gitulah. Baik, kita masuklah sini ya. Jadi malaikat ni sebenarnya dia nak bagi contoh pada kita je. Kitab, tengok balik kitab kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia yang paling mengetahui di antara makhluk bersabda, aku tidak mampu memujimu kerana terlalu banyak yang perlu dipuji. Demikianlah keadaanmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Tuan-tuan, walaupun kita ni memuji Allah, walaupun para malaikat yang hebat tu memuji Allah,
tapi tidak sama dan tidak layak sebagaimana martabat dan kedudukannya Allah. Puji-puji kita pada Allah, puji-puji malaikat pada Allah ni tak sampai tahap, tak sampai level lagi sebagaimana sepatutnya Allah itu dipuji kerana kemuliaan, keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Kita hebatlah muji. Tak sama, tak sampai martabat, tak sampai level sebagaimana sepatutnya Allah Ta'ala itu memuji. Kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ba'da ridha. Itu yang ada dalam kadang-kadang yang kita baca dalam doa itu kan. Hanya yang paling layak Allah lah yang paling layak, paling mengetahui selayaknya bagaimana dia memuji. Kita puji, tapi pujian kita itu tak layak lagi, tak sampai tahap, tak sampai level, ya. Tapi kita sebagai hamba tetap memujinya. Sebab itu dalam pujian kita, dalam ibadah kita penuh dengan kekurangan. Kekurangan inilah kita rasa sombong, rasa best, rasa tak nak pun beristighfar, rasa confident. Oh ya Allah, sombongnya kita, ya. Bertawaduklah, berendah dirilah, rasakan hina, rasakan fakir, rasakan kita ni tak layak untuk memuji Allah sebagaimana yang sepatutnya Allah itu dipuji. Macam malaikat ni tunjuk jalan kepada kita, ya. Walaupun kita tahu malaikat ni semangat semenjak dijadikan sujud sampai dia pun tetap juga mengatakan, ya Tuhan kami ni masih lagi main-main muji Engkau, tak selayaknya sebagaimana dengan kedudukan Engkau kami memuji. Lah malaikat ni nak beri contoh pada kita. Siapa sebenarnya sebelah malaikat? Dan kita nampak malaikat, sebenarnya Allah nak beritahu kita hakikat semua kan Allah. Allah Ta'ala pilih malaikat, makhluk dia yang paling best dalam beribadah, nak contohkan kepada kita. Awak tengok malaikat tak pernah buat dosa pun, buat itu sepanjang masa, sedangkan mereka juga merendah diri kepada aku, ya, memohon kepada aku. Kamu wahai manusia yang lemah, yang banyak dosanya, hai, meging betul. Lepas sembahyang rasa confirm sembahyang tu diterima, ya. Rasa lepas tu, ya Allah, aku dah sembahyang berjemaah 27 kali ganda, terus minta Allah. Kita ni dahsyat tu, ya. Ya Allah, bagi aku pahala tu pahala ni. Tak ada rasa rendah diri pada Allah, tak ada rasa diri itu hamba, tak ada rasa yang sembahyang kita tu penuh dengan cacat cela, tak ada rasa ke yang sembahyang tu bakal ditolak oleh Allah kerana kekurangannya. Sepatut itulah hamba ni apa dia? Paling kurang 4 sifat yang saya selalu sebut pada tuan-tuan. Kena ada rasa hina, kena ada rasa jahil, kena ada rasa fakir, kena ada rasa apa sekali lagi? Lemah, ya. Bila ada fakir ilallah, sangat berhajat kepada Allah, barulah seseorang itu dikira hamba. Kalau dah ada rasa hina di hadapan Allah, hina lah ni. Malaikat ni nak tunjuk kepada kita bagaimana cara nak menghina diri di hadapan Allah, macam mana nak rasa jahil, rasa mana nak rasa sangat memerlukan Allah. Itu yang sepatutnya yang ada dalam diri kita setiap kali kita selesai menunaikan ibadah kita kepada Allah, ya. Jangan rasa selamat, jangan rasa ibadah kita itu dapat menyelamatkan kita. Ingat, kita masuk syurga bukan dengan amal kita, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Hatta engkau ya Rasulullah, bila Rasulullah beritahu gitu pada sahabat, hatta engkau, ya, sehingga aku juga masuk syurga dengan rahmatnya Allah. Rasulullah pun dia kata dia masuk syurga dengan rahmatnya Allah. Lalulah, tak adalah makhluk Allah yang paling baik dalam beramal berbanding dengan Rasulullah, kekasih Allah yang sangat Allah kasih. Pun Rasulullah beritahu aku masuk syurga dengan rahmat Allah. Tiba-tiba kita rasa dengan ibadah kita, kita dapat masuk syurga. Sebab itu dalam kitab Hikam, Syekh Athaillah As-Sakandari menyebutkan,
min alamati al-i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i inda zulali. Min alamati, daripada tanda-tanda al-i'timad, seseorang itu bergantung 'alal 'amali, ke atas amalnya. Apa ciri dia? Nuqsanur raja'i, kurangnya pengharapan dia, indaz zulali, ketika mana dia berada dalam keadaan yang hina. Maksudnya masa dia melakukan maksiat, artinya dia tak bergantung kepada Allah. Dia rasa habislah aku, ini kesalahan, ataupun dia bergantung kepada amal. Oh, aku ni dah banyak dah tahajud tak pernah tinggal, sembahyang jemaah semua, Quran tiap-tiap hari, confirm lah. Rasa alim, rasa mulia, rasa-rasa ini yang Allah Ta'ala tak nak pada diri kita. Buat ibadah macam biasa, banyak kualiti ditambahkan, tapi rasa hina mesti ada. Jangan sekali rasa mulia, jangan sekali rasa bergantung kepada amal, tapi kita bergantunglah kepada Allah yang mencipta, menjadikan amal tersebut, serta mengurniakan amal itu kepada kita. Pandang musabbibul asbab, jangan pandang asbab. Pandanglah yang mencipta, yang menjadi, yang menentukan asbab, iaitulah Allah. Jangan pandang, jangan seronok dengan asbab, jangan seronok dengan sembahyang kita, jangan seronok dengan ibadah kita. Sebab ibadah tak boleh membuat apa-apa pun. Hanya yang memberi bekas, yang boleh buat apa-apa pada kita hanyalah Allah. Baik. Maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, aku tidak dapat memujimu dengan layak, apa lagi beribadah, sedangkan memuji dengan pujian yang layak pun kita tak mampu. Ya. Baik. Seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun masuk syurga kerana amalnya. Ni tadi, ya. Tanya pada sahabat, engkau juga ke ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku pun demikian, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah menyelimutiku dengan rahmatnya. Jadi kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi macam mana cara kita nak dapat rahmat Allah? Kita ikutilah orang yang diturunkan sebagai pembawa rahmat. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Taala sebut, tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Bapa kepada segala rahmat itu ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi, cara ibadahnya, cara i'tiqadnya, sunnah-sunnahnya, maka kita akan insya-Allah mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Mengenai nikmat-nikmat Allah Taala yang diberikan kepada kita, Allah Taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah An-Nahl, jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Benar tuan-tuan, kalau kita nak hitung nikmat Allah pada kita, mustahil kita dapat menghitung. Mustahil kita dapat menghitungnya. Ya, semenjak kita dilahirkan sampai bila-bila, ya. Masa usia kita 1 tahun tu pun kita dah tak terhitung dah. Ya, apatah lagi sekarang ni, ya. Seluruh apa yang ada kepada kita ni nikmat kurniaan Allah, termasuk ibadah kita. Ni sebab itulah masa kita beribadah, kita merasakan yang kita sedang menerima kurnia Allah, menerima rahmat Allah. Bukan datang daripada kita, datangnya daripada Allah. Allah Ta'ala dengan ilmunya, dengan iradahnya telah menentukan kita ni Islam, beriman dan beramal begitu begini sejak daripada azali. Ya, tanjizi qadim. Bila mana dia melakukan apa yang dia kehendaki, yang bersesuai, bertepatan dengan ilmunya, orang moden sekarang panggil execution. Apa dia? Pelaksanaan.
pelaksanaan bagi qada dan qadarnya, bagi kehendaknya. Ya, Allah Ta'ala melakukan dengan apa? Kudratnya. Kudratnya lah yang melakukan ni. Tapi kita tak nampak. Sebab kita nampak kita yang berkudrat. Sedangkan kita belajar tadi, kita diperkudratkan. Kita diper itu. Siapa diper tu? Itulah Allah yang mengkudratkan kita. Jadi ibadah kita tu kita kena. Kita dikurniakan oleh Allah dapat melakukan ibadah, dikurniakan Allah dapat beriman kepadanya. Jadi pada masa itulah orang yang sedar, syukurnya bertambah. Dia dapat memandang kurnia Allah. Dia tak rasa lagi dia yang beribadah, dia tak rasa dia hebat. Hilanglah hebat diri dia pasal dia memandang kurnia Allah pada dirinya. Boleh ya? Baik. Sebagaimana yang telah diriwayatkan, semua makhluk dikumpul di padang mahsyar adalah untuk memeriksa catatan mereka yang terbahagi kepada 3. Ya, di padang mahsyar besok kita ada 3 catatan. Catatan kebaikan, catatan keburukan, catatan mengenai nikmat Allah. Ya, baik. Catatan kebaikan, pahala-pahala kita. Catatan keburukan, dosa-dosa kita. Catatan mengenai nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu dalam satu hadis baginda Nabi SAW beritahu kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan berganjak kaki seseorang anak Adam pada hari kiamat hingga ditanya mengenainya 4 perkara. Ya? Pertama, umurnya, ke mana dia habiskan. Kedua, masa mudanya, mana habiskan. Tenaganya, mana habiskan. Dan yang terakhir tu, rezeki. Rezeki ni ada 2 pertanyaan. Yang lain tu semua satu-satu. Rezeki ada 2. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana kamu dapat rezeki ni? Ke mana kamu belanjakan rezeki itu? 2 tempat. Ya. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata, aku tak suka dengan dunia ni kerana 2 perkara. Halalnya dihisap dan haramnya confirm neraka. Sayyidina Ali kata, aku tak suka dengan dunia ni 2 perkara ni lah. Halalnya kita dapat benda halal akan dihisap, yang haramnya confirm masuk neraka. Berat tuan-tuan ya. Sebab itu kita kena bergantung dengan rahmat Allah. Minta sokmo-sokmo dalam semayang kita, ya Allah, mati aku ini sebagai mati para syuhada. Ya Allah, masuk aku ke dalam golongan tanpa hisap. Minta sokmo tuan-tuan, nak masuk golongan tanpa hisap. Sebab 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, semua kita dah tahu nama dia. Dan daripada itu ada 70 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. Ini dalam hadis ya. 70,000 orang daripada umat Rasulullah ni akan masuk syurga tanpa hisap. Dan satu hadis yang lain, 70,000 ni boleh bawa 70,000 yang lain. Kali 70 kali 70k kali 70k berapa? Siapa mathematician kat sini? Guru. 7 kali 7 49 juta ke trilion? Tu tuan-tuan kira lah sendiri ya. 70,000 kali 70,000. Sebab satu orang boleh bawa, satu yang 70,000 tadi boleh bawa 70,000 lagi. Tak pandai anak kira ya. Kita kata 70 kali 70 tu pun salah ha? Betul tak? Bukan kan? Tak betul kan? Baik, kita bukan nak pergi ke situ ya. Tapi itulah nak ceritanya. Nak mengira nikmat Allah ni tak terhitung oleh kita, dan kita di akhirat esok ada 3 catatan. Catatan kebaikan, keburukan dan mengenai nikmat Allah. Baik, catatan-catatan itu kemudian dibandingkan antara satu sama lain. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap kebaikan akan mendatangkan nikmat,
Tetapi kadangkala oleh kerana nikmat Allah terlalu banyak, maka kebaikan pun tertutup. Yang tinggal kini hanyalah keburukan dan dosa. Seterusnya perkara ini bergantung kepada kehendak dan ketentuan Allah, sama ada akan diampuni atau tidak. Gantung sangat kita pada rahmat Allah, tuan-tuan. Ya. Sebab itu kita mintalah kalau boleh, ya Allah, jangan aku ni dihisap, masuk aku ke dalam golongan bighairi hisab. Di antara doa yang saya selalu baca, ya, kita pertama kita minta kita ni masuk dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Maksudnya, Allahumma inna nas'aluka hubbak, wahai Tuhan, aku mohon aku ini mendapat kasih dan cinta-Mu. Orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah, inilah orang yang akan mendapat rahmatnya, orang yang mendapat perlindungannya, menjadi kekasihnya. Allahumma inna nas'aluka hubbak, kami pohon ya Allah untuk kami menjadi orang yang Engkau cintai. Wa hubba man yuhibbuk, dan orang yang mencintai orang-orang yang mencintai-Mu. Ya, kalau tak dapat jadi kekasih Allah pun dapat menjadi orang yang mencintai para kekasih Allah. Kalau tidak pun wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik, dan beramal dengan amal yang menyebabkan kami ini mendapat cinta-Mu. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alna minal mahbubin. Wahai Tuhan kami, Kau jadi kami ini orang-orang yang Engkau kasihi, Engkau cintai. Wa ab'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin, jauhkanlah kami daripada orang-orang yang Engkau jauhi dan orang-orang yang Engkau tolak. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ab'idna min diwanil bu'ada'i wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna, ini ayat yang last sekali. Allahumma adkhilna fi zumratil muqarrabin. Wahai Tuhan kami, masuk kami ke dalam golongan orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang hampir kepadamu. Wa adkhilna fi zumrati bighairi hisab, masuk kami ke dalam golongan orang-orang yang tanpa hisab. Masuk kami ini ke dalam golongan orang-orang yang tanpa hisab. Memang kita dosa banyak, kita muka tak malu, kena buat muka tak malu, tuan-tuan. Kena hina diri, kita minta dengan Allah, oh nak jadi ya Allah, aku nak mati syahid ya Allah, aku nak jadi orang-orang yang hampir kepada-Mu ya Allah, aku nak orang yang Kau jadikan masukkan ke dalam golongan tanpa hisab. Minta, tuan-tuan, setiap kali doa, setiap kali kita berdoa, minta doa-doa supaya ini mudah-mudahan. Dah contohlah hidup 75 tahun, takkanlah sekali doa tu tak termakbul. Malam-malam Ramadan, tak kisahlah bila-bila. Janji kita itulah, kena minta seomolah kita ni hamba Dia kan. Mudah-mudahan, ya tuan-tuan. Tapi sebenarnya kalau pandang segi hakikatlah, siapa yang mengilhamkan untuk berdoa dengan doa yang semacam tu? Siapa yang menguatkan hati kita untuk sentiasa minta macam tu? Tak, Dia juga. Dia suruh kita, ilhamkan kita, dorong kita untuk berdoa. Pasal apa? Pasal hanya Allah yang tahu mengapa Dia suruh kita berdoa macam tu. Maka Dia ada. Mudah-mudahan, kita tak tahu, mudah-mudahan kita berharap dengan sebab kita berdoa itu, Allah Ta'ala nak memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang tanpa hisab. Itulah harap dan doa, harap dan pinta. Lagu apa ni, kumpulan nasyid lama dulu, apa aja? Neng neng neng. Allah, Jawahir, bukan Jawahir, apa ni yang Indonesia tu? Tapi memang sedap lah lagu dia. Doa dan pinta, doa dan pinta. Kata saya tajuk doa dan pinta. Kalau dulu dekat-dekat nak menunggu, dululah bulan-bulan Ramadan, zaman-zaman dulu sebelum berbuka puasa, lagu-lagu ni selalu keluar. Buat kita ni, kita sentiasa ingat zaman-zaman kita remaja dulu, tuan-tuan ya. Walaupun kita dah tua sekarang, tapi ingat tu balik tu zaman dulu-dulu tu. Siapa nyanyi lagu ni?
Bukan Al-Jawahi ada nyanyi lagu ni. Tu dia punya penyanyi asal tu. Indonesia. Lupa dah saya. Okey, kita kembali kepada ni. Tentang sifat-sifat buruk dan aib, penyusun telah pun menjelaskan sebelum ini. Akan tetapi apa yang dia khawatiri adalah kosongnya nilai ibadah, kerana ada orang yang beribadah selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi sia-sia belaka disebabkan oleh keaiban dan sifat-sifat buruk yang dimiliki, sehingga tiada satu pun ibadah yang dilakukan mendapat keredaan dan dikabulkan Allah. Inilah yang paling kita takut. Inilah yang paling kita takut. Kita rasa kita beribadah dah diterima Allah, rupanya Allah tak terima ibadah kita, disebabkan oleh keaiban, disebabkan tak adanya rasa ubudiyah, tak ada rasa kehambaan. Ramai orang beribadah, ramai orang boleh beribadah, tapi berapa ramai orang semasa dia beribadah dia ada rasa ubudiyah. Ubudiyah itulah fakir, jahil, hina, dan diterjemahkan dengan doa tadi. Dia punya cakap-cakap tadi, ya Allah, kami ini beribadah ya Allah, tapi kami tak tahulah ya Allah macam mana ibadah kami ni. Kami ni layak ke tidak ya Allah dengan apa yang kami buat ni ya Allah, penuh dengan kelalaian ini ya Allah. Artinya kita kena mengaku kelemahan, keaiban yang ada pada kita. Minta Allah yang sempurnakan, Allah yang tutupkan. Kita buat yang sebaik, tapi dalam kita buat yang terbaik itu, kita ada munajat kita kepada Allah agar dia yang menyempurnakan. Jangan rasa kita dah baik, kita dah bagus dalam beribadah, ya. Walaupun Allah Ta'ala memang dah kurniakan kepada kita menjadi seorang hamba yang soleh, tapi dalaman kita tetap merasakan kita inilah hina, kita inilah yang tak baik, tak sempurna, tak segala-galanya. Sebab itulah sifat hamba, ya. Sebab itu kata-kata sufi yang masyhur, seorang pendosa yang bertaubat kepada Allah lebih disukai daripada seorang abid yang merasa mulia di sisi Allah. Orang ni dia beribadah siang dan malam, abid, tapi dia dah rasa mulia. Pasal apa? Orang ni dia bergantung dengan amalnya. Itu dibenci oleh Allah, berbanding seorang pendosa, tapi dia ni sentiasa bertaubat kepada Allah, kenang dosa-dosa dia. Ya Allah, aku ni tak dapat keluar daripada tempat maksiat ni ya Allah. Dah cuba berapa kali dah ya Allah, aku tahu benda ni dosa, aku tahu, tapi aku ni lemah ya Allah, aku ni ya Allah. Dia sentiasa berharap pada Allah disebabkan oleh dosa-dosanya. Ini lebih disukai oleh Allah daripada seorang abid yang buat ibadah, dia rasa senang dengan ibadah, dia rasa confident, dia rasa dia sudah mencapai satu makam yang tertinggi. Pasal apa? Dia tidak ada jiwa ubudiyah, penghambaan. Sedangkan si pendosa tadi ada jiwa ubudiyah, ada jiwa hamba. Yang tadi sudah menjadi jiwa yang dia confident dengan amalnya, jiwa tuan. Oh, dia rasa amalnya tadi sudah boleh menyelamatkan dia. Dah, amal tidak boleh menyelamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita adalah Allah. Allah suka pada mana? Orang yang memiliki jiwa hamba. Sebab itu beribadahlah dengan memiliki jiwa ubudiyah. Ubudiyah ni dia kembali kepada ialah macam mana dari syariat dan hakikat. Sebagaimana saya pernah jelaskan benda ni dahulu, ya. Ingat baliklah benda yang telah kita belajar dulu. Baik. Ni kita keluar sikit daripada bicara kita. Saya ada buat perbincangan dengan UCYP baru ni untuk upgrade kita punya program Tafakufiddin. So bila dia tengok syllabus kita, dia khabar tahap 1 tu dah equivalent sijil, tahap 2 diploma, tahap 3 yang macam tuan-tuan dah sudah tu boleh bagi ijazah dah, ijazah profesional. So sekarang ni saya hari Isnin ni akan buat satu lagi bengkel untuk buat kedua, sambungan untuk buat sarjana profesional untuk pengerti FD ni, masa ni lah kita akan belajar kitab hikam, kita akan tukar kitab-kitab lain, ya. Dulu semua kita belajar kitab ni, kitab-kitab ni kita untuk next besok kalau tuan-tuan nak tu lagi, kita akan, artinya
Program Tafakur DVD ni initiate by Yayasan Pahang dengan kerjasama Jaid Mu'in. Kali ni dia akan disertifiedkan oleh UCYP. Artinya dikeluarkan diploma profesional, ijazah profesional dan sarjana profesional. Tuan-tuan doakanlah ya, agar ini baru peringkat perancangan ya. Mudah-mudahan dia dipermudahkan ya. Baik. Of course lah. Dia tak nak pressure. Macam mana nak ukur ya, macam mana nak keluarkan sertifat, nama pun sertifat. Kenalah ada pressure ya. Okey. Baik, kita sambung balik. Itu tak bagi mata ngantuk je ya. Buat malu lah tengah-tengah hari ni. Orang belajar tengah hari ni dugaan dia tinggi ya. Dah lah keluar makan tu dengan pulutnya, dengan mihon Singapurenya. Yang paling sedap ni lepat pisang. Dia semua kuih-kuih orang yang lama-lama ni semua sedap betul. Saya suka ni kuih kesukaan saya lah, rumah saya pada tu. Saya suka satu badak rendang, dodol kukus, kolek kacang. Semua kuih-kuih jenis kuih lama kan. Saya kan dapat kuih-kuih tu memang kuih tak ke kuih-kuih biskut-biskut ni tak berapa suka sangat. Kalau badak berendang tu, kalau saya balik di atas ferry, saya ingat Tupperware tu 2 itu biasa. Kadang-kadang jadi 3. Jadi 3. Sebab payah dapat ya. Saya beli juga dekat-dekat sini. Tapi dia punya standard tu tak sampai macam orang jantan ferry buat. Bagi kredit sikit kawan jantan ferry. Orang jantan ferry sedap lagi masak kuih. Ya. Baik. Kita sambung lagi. Kadang-kala ibadah yang dilakukan bertahun lamanya itu boleh rosak dalam sekelip mata. Ya. Ibadah yang kita lakukan selama bertahun itu boleh rosak sekelip mata sebab apa? Riak, ujub, sum'ah. Inilah benda-benda yang ada dalam hati kita yang boleh merosakkan ibadah kita kalau kita tak jaga. Ujub, riak, sum'ah, takabbur. Ya. Bertahun-tahun dah kita buat ibadah tu, tiba-tiba ujub, tiba-tiba takabur kita dengan ibadah tu, tiba-tiba sum'ah, nak memperdengarkan ibadah kita tu pada orang lain. Habis. Berhati-hati tuan-tuan dengan sifat mazmumah, ujub, riak, sum'ah, takabur ini ya. Sebab dia boleh membinasakan ibadah kita. Walaupun dulu dah lama dah kita buat, tapi bila kita ungkit balik, sebut balik dengan rujuk, dengan sum'ah, dengan niat riak, dengan takabur, habis ibadah tersebut menjadi debu yang berterbangan. Baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan manusia tidak mengetahui sehingga dia bersifat riak. Nampak? Jika dilihat dari segi lahirnya, seolah-olah ibadah yang dilakukan itu adalah semata-mata kerana Allah. Tetapi hakikatnya hati dan niatnya tidak begitu. Oleh sebab itu Allah mengusirnya dan tidak menyerunya lagi. Ya? Bila ada, sebab itulah penyakit batin ini ataupun disebut janabat, junub batin ini lebih teruk daripada penyakit-penyakit zahir. Pasal apa? Dia makan dalam, orang tak tahu pun. Kadang-kadang tuan yang melakukannya pun tak sedar. Dia riak, dia ujub, dia sum'ah. Apa yang boleh menyebabkan dia sedar? Ilmu yang menyuluh. Oh, aku ni riak, astaghfirullahalazim. Terus bertaubat kepada Allah. Ya Allah. Kadang-kadang kita tak rasa kita riak, tapi bila kita sedar je, terus bertaubat. Ampun ya aku, ya Allah, aku dah riak dah sebentar tadi, ya Allah, aku bertaubat padamu, ya Allah. Bertaubat sebagaimana syarat-syarat taubat yang telah kita pelajari. Malah dah jelas kan ya, sebut cukup lah ya, tahulah dah macam dalam taubat. Ini kan kena jelas balik step pertama, step dulu, step 3, patah belakang balik ya. Ya, bertaubat ni tak perlu sebut mula, hati je menyesal.
berazam kepada Allah untuk jatuh lagi, untuk tinggal, untuk tak buat lagi dah, ya, astagfirullah, merintih kepada Allah. Yang terbaik taubat tu sampai keluar air mata, sedih sangat, ya, menyesal sangat. Itu nama taubat sebenar-benar taubat, dan berazam kepada Allah untuk tidak buat lagi. Ada 2-3 syarat tu, namanya taubat. Kalau setakat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, siap lagu lagi, astaghfirullahalazim, hati tak ada pun, itu bukan taubat, itu zikir. Zikir is istighfar, ya. Tu kalau tak belajar tu tak tahu, saya taubat dah Ustaz, rupanya berzikir, ya. Berzikir, bukan bernyanyi zikir. Berzikir sambil menyanyi, ya, bernasyid. Bertaubat ada beberapa syarat yang perlu kita penuhi. Walaupun mulut tak sebut, tapi kalau 3 syarat ni kita penuhi, namanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal iyazu billahi min zalik. Tadi terdapat seorang yang tidur bermimpikan Imam Hasan Al-Basri yang telah wafat. Kemudian bertanya kepada Imam Al-Basri tentang bagaimana keadaan beliau. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, Allah memerintahkan aku agar berdiri di hadapannya dan dia berfirman, hai Hasan Al-Basri, ingatkah engkau pada satu hari ketika engkau bersembahyang di masjid, tatkala itu kamu sedar bahawa kamu sedang diperhatikan oleh ramai orang, maka kamu pun memperbaiki sembahyang kamu. Oleh itu aku akan usir kamu dari pintuku jika pada awal sembahyang lagi kamu tidak mengikhlaskan amalmu hanya untukku. Hasan Al-Basri, bapa Tok Wali. Tuan-tuan tahu siapa Hasan Al-Basri ni? Hasan Al-Basri inilah tabi'in. Dia adalah seorang wali Allah yang besar. Tabi'in, pasal apa tabi'in? Sebab dia sempat bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dialah murid kepada Sayyidina Ali, kepala pada tabi'in, belajar dengan Sayyidina Ali, wali Allah yang besar. Hebat sangat tuan-tuan. Hasan Al-Basri ni Hasan Al-Basri ni hebat sangat orangnya, ya. Ini sebab tu banyak dalam catatan-catatan kitab-kitab menukilkan nama beliau. Dan kebanyakan kalau kita tengok orang-orang yang beramal dengan tarekat akan lalu jalur Hasan Al-Basri pergi kepada jalur Sayyidina Ali sebelum sampai kepada jalur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga melalui jalur Abu Bakar, ya, Nasyabandiyah, jalur Abu Bakar ada, dan banyak tarekat-tarekat yang lain melalui jalur Hasan Al-Basri, ya. Hasan Al-Basri ni tabi'in. Siapa apa tabi'in? Sebab dia tak sempat bertemu dengan Rasulullah. Dia hanya sempat bertemu dengan sahabat Rasulullah saja. Di antara sahabat yang dia pernah berguru ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik. Okey. Maka beruntunglah Imam Hasan Al-Basri kerana pada saat beliau mengangkat takbiratul ihram, dia berniat lillahi ta'ala. Memang tidak dapat dinafikan bahawa urusan ini sangat halus, rumit dan pelik. Bagi mereka yang tajam mata hati, tentu akan memerhati dan memikirkan perkara ini. Mereka merasa khawatir tentang diri sendiri dan tidak mementingkan amalan yang menjadi perhatian orang. Jangan kita beramal nak narik perhatian orang, kerana nak orang pandang kita warang alim. Jangan. Lagi kita sembunyikan amalan kita, lagi ikhlas, lagi tulus kita dengan Allah. Sebab kan amal itu lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Kerana Allah semata-mata. Jangan diselang-selangi dengan kerana nak pandangan orang, nak pujian orang. Jangan, ya. Disebabkan oleh kita nak pandangan pujian, inilah berlakunya riak, berlakunya ujub, berlakunya sum'ah dalam amalan kita, ya. Ini akan merosakkan, menghancurkan amalan yang kita lakukan. Baik. Terdapat satu kisah di mana seorang yang bertanya kepada Siti Rabi'ah. Ni mungkin Rabi'ah Adawiyah, ya.
apakah yang paling kerap dan menjadi harapan terbesarmu? Jawab Rabi'ah, yang menjadi harapanku ialah putusnya harapan dari sebahagian besar amalku, maka mudah-mudahan Allah mengampuniku. Maksudnya tak langsung merasakan amal itu boleh menyelamatkan dia, tak bergantung kepada amal, nak bergantung kepada Allah semata-mata. Itulah harapan dia, ya. Dia akan bawa, kalau bolehlah, walaupun banyak dah kita ni buat amal, tapi hati ni tak memandang amal, tetap memandang Allah yang boleh menyelamatkan kita, ya. Tapi amal jangan tinggal, tapi jangan bergantung kepada amal, bergantunglah kepada Allah yang mencipta, menjadi, mengurniakan kita dapat beramal. Baik. Kisah lain pula tentang dua orang saleh dan alim yang bertemu, iaitu Muhammad bin Wasi dan Malik bin Dinar. Ni semua wali-wali Allah belaka, ya. Malik bin Dinar ni pun wali Allah. Cerita Malik bin Dinar ni hebat, tuan-tuan, ya. Ada masa esok kita cerita. Malik bin Dinar berkata, tidak ada pilihan bagi kita kecuali taat kepada Allah atau neraka. Jawab Muhammad bin Wasi, tidak ada lagi kecuali rahmat Allah atau neraka. Malik bin Dinar kata, kita tak ada pilihan kecuali taat, ya, ataupun neraka. Dua ni je. Kalau tak menjadi orang yang taat, sudah tentu masuk dalam neraka. Ataupun yang satu lagi dia jawab, Muhammad bin Wasi, kita tak ada lagi pilihan kecuali dua. Apa dia? Mengharapkan rahmat Allah atau neraka. Menjadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah. Itulah dua pilihan yang kita ada kalau kita nak selamat. Taat, di samping kita berharap kita ini mendapat rahmat Allah. Jangan harap rahmat Allah tapi tak taat pun sama, tak jadi orang yang selamat. Orang yang selamat itulah orang yang taat, di samping itu dia berharap dengan rahmat Allah, baru dia selamat, ya. Baik. Malik bin Dinar menyahut, aduh, perlu sekali kiranya aku berguru kepada orang seperti tuan. Malik bin Dinar ni walaupun dia seorang wali Allah, seorang tabi'in yang hebat, tapi bila dia mendengar kata-kata yang dijawab oleh Muhammad bin Wasi ni, dia kata, aku sangat perlu untuk aku berguru dengan orang yang seperti tuan. Pasal apa? Sebab dia mendahulukan rahmat Allah. Yang Malik bin Dinar ni masih lagi dia meletakkan ketaatan, ya. Orang yang taat, sama ada kamu taat atas dunia ni ataupun kamu masuk neraka. Muhammad bin Wasi kata, dah, sama ada kamu mengharap rahmat Allah ataupun kamu memilih neraka. Lalu Malik bin Dinar kata, aduh, perlu sekali kiranya aku buru pada orang seperti tuan. Maksudnya pegangan kefahaman yang ada kepada Muhammad bin Wasi ini lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan kefahaman dan pegangan yang dipegang oleh Malik bin Dinar, ya. Baik. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, ini juga seorang wali Allah yang besar, seorang ulama tasawuf, ya. Abu Yazid Al-Bustami ini kalau tuan-tuan baca sejarah dia, Masya Allah, ini hebat. Ini semua ulama-ulama besar, semua wali-wali Allah besar, ya. Selama 30 tahun aku beribadah dengan bersungguh-sungguh. Kemudian aku bermimpi ada seorang berkata kepadaku, hai Abu Yazid, gudang-gudang Allah telah penuh dengan ibadah, tetapi jika kamu ingin sampai kepadanya, bukan hanya dengan ibadah, tetapi dengan tawaduk dan perlu dan rasa perlu kepadanya. Nampak? Ramai orang boleh buat ibadah, tetapi ramai orang yang tak mampu melakukan ibadah dengan perasaan ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Tawaduk. Apa itu ubudiyah? Rasa perlu pada Allah. Apa itu ubudiyah? Mengharapkan rahmat, ya. Kalau kau tak kuni, ya Allah, aku tak dapat bangun, tak dapat datang ke masjid ni, tak dapat duduk dalam kelas ni, tak dapat aku bertakbir, tak dapat aku membaca apa yang, kaitkan semua ibadah yang kita dapat lakukan itu dengan
rahmat dan kurnia Allah. Kalau kau tak kurnia, ya Allah, tak mampu aku. Kalau kau tak ikhlaskan aku, ya Allah, aku tak ikhlas. Kalau aku tak semua kita kaitkan. Bukan kita pun, dia semata-mata. Dengan sebab kurnia dia kita dapat buat tu. Ya Allah, pada sekecil-kecil sampai ke besar-besar, itu namanya beribadah di samping berubudiah. Kalau tidak, beribadah lah. Kita rasa kita bila rasa kita, Allah Ta'ala serahkan ibadah itu kepada kita. Dia tak ambil point pun. Dia tak heran pun dengan ibadah. Sebab yang menggunakan, menyebabkan kita boleh beribadah ni dia. Dia yang menyebabkan kita boleh melangkah. Dia menyebabkan kita hidup. Dia menyebabkan kita segar. Dia yang boleh mengingatkan. Tidak, tuan-tuan baca Fatihah tunggal langgar sekali. Kalau Allah Ta'ala cuik sikit tuan-tuan punya wire apa? Wayar hafalan tuan-tuan tu, Fatihah pun tak ingat, Qul Huwallah pun tak ingat. Tuan-tuan pernah tengok orang nyanyuk? Semua af'al Allah. Tengok hafiz Quran baca dengan tu, af'al Allah. Jangan kita nampak hebat dia, nampak kehebatan Allah di sebalik menciptakan hamba-Nya. Allah tanya sikit je, tak payah lupa lah, bagi nyanyuk sikit je. Subhanallah. Sebab itu bergantungnya kita kepada Allah itu key, rahsia ibadah seseorang itu kepada Allah, merasa menerima kurnia daripada Allah. Tidak dapat melakukan kalau bukan bantuan Allah. Baru benar kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah praktikalnya la haula wala quwwata illa billah. Ini sebut la haula wala quwwata, tapi dalam praktikalnya, dalam ubudiyahnya tak ada. Tak serah pun pada Allah, masih lagi merasakan dirilah yang beribadah. Keakuan tu masih menebal. Ya, aku itu, aku ini, kalau bukan akulah, kalau keakuan masih menebal. Tak ada bergantung, tak ada fakir, tidak meletakkan rasa perlu kepada bantuan Allah. Rasa kalau Allah Ta'ala tak tolong, tak mampu, tak jadi. Ya. Beribadahlah dengan rasa ubudiyah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, sikit lagi, lepas tu kita tutup lah aja ya. Saya nak balik ke dah. Kenapa ada kenuri kat kita hari ni? Tak ada kenuri? Hujan ni tak payah pergi kenuri lah tuan-tuan ya. Balik rumah kan, masak nasi panas-panas, goreng ikan budu, ataupun sama supaya cukup lah. Cari sikit ulang-ulang ke padan lah ya. Orang tak makan budu, makan dengan kicap. Sambal belacan, sedap. Dia kalau kita di kampung, sebab kita semua lahir kampung lah. Sebab kita tak ramai anak-anak orang bandar sini lah. Semua orang kampung mereka. Dia kalau masa musim-musim hujan ni, menoreh pun tak boleh, nak pergi menanam padi pun tak boleh, nak buat kerja pun tak boleh. Semua duduk di rumah mereka. Itulah zaman yang paling seronok sekali lah. Kalau boleh aktiviti pun pergi menahan jaring je. Sebab saya duduk dengan arwah haki, tak ada benda lah, duduk kampung. Makan sedap je. Itu nak cerita je. Ending dia kan makan tak? Ada ubi ke, kopi ikan masin. Ubi, ikan masin, kopi cukup dah. Bapak lah sedapnya. Ataupun lempeng kan. Sedap sangat makan. Baik, kita balik kita punya ni. Alright. Cerita pasal makan tu segar lah. Ustaz Abu Hassan ada menceritakan tentang diri Abu Fadl. Beliau berkata, aku tahu bahawa taat yang aku lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang bertanya, bagaimana kamu tahu bahawa amal kamu tidak diterima olehnya? Jawab Abu Fadl, kerana aku tahu bagaimanakah ketaatan yang perlu sehingga dikabulkan oleh Allah. Aku sedar bahawa aku tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga aku tahu bahawa amalan aku tidak akan diterima dan dikabulkan Allah. Orang itu bertanya lagi, kalau begitu buat apa kamu taat? Jawabnya,
semoga satu hari nanti Allah akan memperbaiki diriku. Dengan demikian, oleh kerana aku sudah biasa taat kepadanya, maka aku tidak perlu lagi membiasakan diri dari awal. Allah bisa tegal biasa. Walaupun kita tahu kita sekarang penuh dengan kekurangan, jangan tinggal aman, jangan putus asa. Yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah hambanya yang putus asa. Teruslah belajar, teruslah beribadah, teruslah memperbaiki amal, teruslah istiqamah. Jadilah hamba Allah yang berusaha, berikhtiar dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilai kita dari segi kesungguhan kita. Mungkin kita beribadah tak khusyuk, tak ada tawadhu', banyak lagi mazmumah-mazmumah yang tak sempat kita nak sucikan. Tapi mungkin dengan asbab kita ini hamba Allah yang orang khabar tak pernah putus asa, nak buat juga, nak menunjukkan juga bahawa kita ni hambanya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mengasihi kita, mengampuni kita, ya. Dia tengok hamba-hamba aku ni sungguh nak pada jalan aku. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh nakkan jalan kami, nescaya kami akan hidayatkan mereka itu jalan kami. Tuan-tuan, tak mesti kita sampai ke tempat yang dituju, tetapi usaha untuk sampai ke tempat yang dituju itu sangat diambil kira oleh Allah. Buktinya dalam hadis Nabi cerita seorang yang telah membunuh 99 orang. Akhirnya dia jumpa dengan satu orang ulama. Dia tanya, aku ni nak bertaubat kepada Allah ni, boleh tak? Ada tempat tak aku ni diterima oleh Allah, boleh tak? Orang alim tu kata tak boleh, berok dibunuh orang alim tu yang ke-100 tu. Dia dah lah jahat ya. Kata pula tak boleh, buruh 100 orang dibunuh. Lepas tu dia jumpa dengan satu orang lagi, orang alim juga. Orang alim ni kata, boleh, engkau masih boleh diterima oleh Allah walaupun kau telah bunuh 100 orang, ya. Tapi dengan satu syarat, berhijrahlah kau daripada tempat yang ramai orang yang tak berapa bagus ni ke tempat orang yang baik-baik. Mudah-mudahan kau jadi baik macam mereka. Dalam perjalanan dia nak pergi ke tempat kampung ni, semua dah tahu dah hadis ni kan, dia meninggal dunia. So bila dia meninggal dunia tu, berebut malaikat azab dengan malaikat rahmat nak ambil dia. Ini aku punya, ini aku punya, jadi semua dua-dua berebut. Allah Ta'ala khabar, kau ukur jarak dia, ukur lebih setapak ke tempat orang baik. Allah Ta'ala kata dia ni kepunyaan malaikat rahmat, selamat dia pada azab. Disempat bertobat tak? Tak sempat. Sempat buat ibadah? Tak sempat lagi. Cuma niat saja. Tapi usaha ke arah baik tu ada? Ada. Itu yang dinilai oleh Allah. Selamat dia? Selamat. Sebab malaikat rahmat Allah tu amat luas. Janganlah putus asa. Kita tetaplah beribadah macam biasa, ya. Di samping itu perbaiki amal kita, tambah ilmu kita, ya. Merendah diri pada Allah. Jangan rasa gong lah lepas ni, lepas beribadah ya, rasa aku ni alim sangat, warak sangat, best sangat ya. Hari ni I khatam Quran dah 3 juzuk, masuk dalam WhatsApp group ya. Tak payah dah tu tayang-tayang amal tu. Semalam kami, grup kami telah khatam 30 juzuk. Lepas tu semalam macam-macam lah, tak perlu dah nak beritahu benda tu benda ni. Artinya cukup Allah yang menilai amal kita. Benda yang kita buat ni ikhlaslah kepada Allah. Lagi kita sembunyi, lagi baik, lagi tinggi nilai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah setakat tu dah. Ya, sila. Apa dia? UK. Dia macam ni ya. Kita ambil daripada perkataan bahasa Arab. I'tiqad, i'taqada. Daripada perkataan aqada yaqidu. I'tiqadan. Maksudnya pegangan yang tulus, yang padu. I'tiqad ni maksudnya pegangan. Ya, aqidah daripada perkataan uqdatun, aqada.
Aqidah, uqdah simpulan. Simpulan, tersimpul, kemas. Pegangan lah juga maksudnya. Satu nama simpulan, satu nama pegangan. Ya, i'tiqad pegangan, aqidah simpulan. Yang kedua-duanya kuat. Simpulan pun kuat, pegangan pun kuat. Simpulan boleh terurai. Kita simpul-simpul boleh urai tak? Boleh. Satu orang boleh murtad, boleh jadi kafir, boleh jadi macam-macam. Terurai lah tu. Pegangan boleh rucut tak? Boleh. Kalau tak didasarkan kepada ilmu, pegang. Lepas tu ada orang datang bawa satu fahaman, hujah-hujah dengan dia, kalah hujah dia. Sebab tu perlu ilmu untuk mempertahankan hujah. Ya. Okey. Jadi mikrofon kita pun dah suruh saya berhenti kayaknya. Dia ni dah reformasi ya. Dia kata berhenti ya Ustaz, sudah-sudahlah. Jadi, baik, sama-sama balik Okey. Jadi saya kira cukup setakat tu, nanti kita sambung balik lah aja ya. Panjang lagi cerita kita ni. Okey. So untuk itu kita tutup dengan tasbih kifarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita doakan terus untuk ada seorang sahabat kita, dia berhajat. Ya, anak dia nak kahwin dia kata, mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan urusan perkahwinan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.